dalam rancangan ternakan ikan tilapia ni. Okey, aku boleh cerita dah. Woo! Oh, biasalah kalau buat review kat tepi jalan ni macam ni lah. Inilah akibat dia. Oh, memang. Okey, sekarang ni aku ada dekat luar. Okey, dekat luar ni, dekat kawasan perumahan ni ada satu sungai lah ni, sungai ni. Sungai ni sekarang ni airnya hitam disebabkan banyak kekotoran lah yang dibuang daripada sampah sarap. Adalah sikit-sikit orang buang disebabkan kita tak jaga. Jadi di sini aku nak kempen sikit lah. Oh, kalau sungai kita ni dibiarkan tercemar macam ni, jadi masalah jugalah. Jadi sungai ni memang cantik. Sebenarnya kalau sungai-sungai yang tepi kawasan perumahan boleh dibuat relaxing juga. Kita boleh mancing-mancing. Okey, sebenarnya dalam kolam ni, dalam tali air sungai yang sebelah kawasan perumahan ni, okey, korang boleh nampak lah. Sungai ni memang banyak ikan tilapia. Habitat ikan tilapia ni memang full house lah dalam ni. Penuh. Aku tak dapatlah nak review dekat korang hari ni. Ikan tilapia dalam kawasan ni memang yang besar-besar. Ikan tilapia yang dari spesies yang hitam tu. Okey. Kalau kata ikan tilapia yang korang tanya yang macam yang color putih, oranye, kuning tu, okey, itu ternakan kolam. Okey, ikan tilapia tu memang best. Tapi sekarang ni aku nak review, aku dah satu permasalahan lah daripada rakan YouTube kita yang bertanya, adakah aras air ni mempengaruhi pembiakan ikan tilapia, terutama sekali ikan tilapia yang di dalam kolam ataupun di mana-mana saja habitat ternakan ikan tilapia ni. Okey, adakah aras air mempengaruhi pembiakan ikan tilapia ni? Okey, jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum, welcome back to my channel, Zulkifli Haji Ali. Berjumpa lagi dalam rancangan ternakan ikan tilapia ni. Okey, aku boleh cerita dah. Woo! Oh, biasalah kalau buat review kat tepi jalan ni macam ni lah. Inilah akibat dia. Oh, memang penuh lah sebab kawasan yang aku buat review ni pun berdekatan dengan jalan raya yang besar ni. Okey, adakah aras air ni mempengaruhi pembiakan ikan tilapia? Sama ada kalau aras air tinggi, adakah pembiakan ikan tilapia menjadi? Adakah aras air sedikit pula pembiakan ikan tilapia mantap? Okey, kita nak tengok. Sebenarnya ikan tilapia ni adalah satu spesies ikan yang boleh dikatakan hampir ke semua habitat, semua kawasan untuk pembiakan ni semuanya dia ada. Dia adalah satu spesies yang kita katakan sesuai lah untuk semua kawasan tempat pembiakan ni. Okey, sebenarnya macam ni. Kalau bagi dari segi pengalaman aku sendiri pun, kalau dalam ternakan tu mungkin aku boleh tunjukkan kolam aku yang kat dekat rumah tu. Okey, kolam aku tu 8 kaki panjang, lebar 5 kaki, kedalaman 1 kaki setengah. Okey, dalam pembiakan kolam ikan aku tu pun berjaya juga dapat diternakan, dan aku berjaya menghasilkan anak-anak benih untuk dijual lah dalam ternakan kolam aku tu, dalam ternakan ikan tilapia tu. Okey, kalau kata aras air mempengaruhi pembiakan ikan tilapia ni, kita dapat tengoklah kalau kata di dalam parit yang macam ni tak semestinya air tu kena sikit ataupun air tu kena banyak baru pembiakan ikan tilapia ni akan menjadi. Tapi kalau daripada segi pengalaman aku yang aku tengoklah daripada pandangan mata aku, sebenarnya kawasan-kawasan yang macam kawasan tali air yang sebelah aku ni pun, kalau di musim kemarau, airnya memang sedikit, lebih kurang dalam beberapa inci sahaja. Tapi pembiakan ikan tilapia tetap berlaku juga, dan banyak juga anak-anak benih kelihatan di tepi-tepi longkang ni lah. Tapi kalau kata di kawasan di musim pula yang macam ni jugalah, aku ambil contoh kawasan yang airnya penuh, banyak juga macam di sungai-sungai, di tasik-tasik, kalau korang tengok ikan tilapia tetap juga membiak dengan jayanya. Okey, itu menunjukkan ikan tilapia ni macam aku cakap tadi ya, ikan tilapia ni hampir ke semua kawasan dia dapat membiak. Tidak kiralah sama ada aras air tu tinggi ataupun aras air tu rendah, dia tetap membiak dengan cantik. Okey, ini adalah kelebihan ikan tilapia lah untuk pembiakan yang macam tu. Okey, kalau aku nak kongsikan di sini ikan tilapia yang ada kawasan ni, memang ikan tilapia tu yang besar-besar lah. Kalau aku tak dapat nak review, sayang sekali lah aku tak dapat nak review ikan tilapia yang di dalam kawasan ni.
di kawasan perumahan ni. Ikan tilapia yang dalam ni memang besar-besar lah aku nak tunjuk. Selalunya pemancing-pemancing di sini ni, yang kawasan-kawasan yang tinggal dekat sini tak datang mancing pun, tapi yang datang mancing ni adalah orang yang luar. Jadi keseronokan memancing ikan tilapia tu. Tapi kalau kata korang nak makan ikan tilapia yang dalam keadaan habitatnya macam ni, kena jaga-jaga sikit lah, sebab mungkin ada kandungan toksik dalam badan ikan tu. Jadi korang kena alert sikit lah benda ni. Okey, berbalik kepada aras tinggi atau rendahnya dalam pembiakan ikan tilapia ni, berjaya atau tidak, sebenarnya tidak bergantung kepada aras tinggi ataupun aras yang rendah lah. Sesuatu tempat habitat tu, sama ada tinggi ataupun rendah air, aras air tu, sebenarnya tak jadi masalah. Okey, kalau korang ada kolam, tidak kira lah kalau kolam korang tu besar atau kecil, tingginya ataupun rendahnya aras air tu tidak menjadi masalah. Korang boleh buat. Pembenihan tetap akan berlaku juga. Kalau korang macam kolam aku sendiri pun aku kongsikan dalam video-video aku yang lalu tu. Okey, kolam induk aku tu memang 1 kaki lebih lah. Keluasan dia 8 kaki panjang, 5 kaki lebar. Ada pembenihan juga, memang terbaik. Cuma daripada segi penjagaan lah, kalau korang jaga lebih baik, pembenihan akan berlaku lagi terbaik lah, lagi cantik lah. Kalau korang kurang penjagaan, jadi susah sikit lah. Tapi korang kena tengok lah, macam yalah aku boleh kongsi dengan korang, kalau macam habitatnya macam ni pun, yang hitam, air yang hitam macam ni pun, ikan tilapia tetap membuat pembenihan juga. Ini air dah hitam, tak berapa nampak. Sayang sekali aku tak dapat review dekat korang. Kalau kata ini air ni jernih ni, aku boleh tunjuk lah dekat korang. Anak-anak benih ni kat tepi-tepi ni memang banyak. Tapi ikan tilapia ni, kalau kata pandangan aku, kalau di kawasan yang lebih cetek, dalam hanya beberapa inci air saja, ikan tilapia ni pembenihan dia lagi banyak. Sebab kita nampak kalau tempat yang dalam tu, aras air yang tinggi tu mungkin kita tak nampak, mungkin dia ada di dalam air. Tapi kalau kawasan yang macam ni kat tepi-tepi gigi-gigi air ni, celah-celah rumput tu, di celah-celah ranting kayu tu, memang terdapat banyak anak-anak benih ikan tilapia. Memang geram-geram lah kalau kata ada yang korang boleh sok anak benih tilapia tu. Itulah kerjanya. Aku ni kalau kata tempat-tempat macam ni, aku memang tabit lah. Tapi sekarang ni tempat ni dah jadi tercemar lah, disebabkan banyak lah. Itulah kita kena ada sikap inisiatif lah untuk menjaga kebersihan tali-tali air yang macam ni, sungai-sungai yang berdekatan dengan kita. Kita kena ada rasa tanggungjawab lah untuk menjaga kebersihan. Okey, aku rasa persoalan yang aku kemukakan ni daripada rakan YouTube kita yang bertanyakan aras air tinggi ataupun rendah ni, sama ada boleh terjadinya pembiakan okey tak okey, itu aku rasa dalam video yang sebar ringkas aku ni, yang di tepi jalan yang macam ni aku rasa dapat terjawab lah. Okey, sebenarnya kesimpulannya, aras air tinggi ataupun rendah tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah untuk pembiakan ikan tilapia ni, disebabkan semua kawasan habitat dia memang dia dapat tinggal. Dia adalah satu ikan yang kental lah, yang dapat hidup dalam pelbagai jenis tempat ni. Okey, dia semua alam semula jadi ni, semua dia boleh hidup. Tidak kira lah air yang cetek, air yang dalam, bersih ke atau kotor ke satu-satu tempat tu, dia tetap. Sebab ikan tilapia ni dia punya satu imunitasi yang kuat lah, untuk menjalani kehidupan di dalam tempat yang ekstrim ataupun tempat yang biasa-biasa ni. Okey, untuk kawasan ni memang banyak lah, kawasan habitat ikan tilapia ni memang banyak kawasan ni. Okey, kalau korang tengok, yang tempat aku buat video tadi di kawasan sana, okey, boleh dijadikan tempat rekreasi sebenarnya tempat ni, tapi dah jadi usang sedikit lah. Kalau korang tengok dalam ni ada banyak sampah-sampah yang hanyut, mungkin disebabkan hujan yang lebat beberapa hari ni. Okey, banyak ranting-ranting kayu yang dalam ni. Okey, aku masih cuba untuk tunjuk pada korang anak-anak benih ikan tilapia ni. Kawasan ni kawasan yang cetek lah. Tengok, hanya beberapa inci saja aras air dalam paip ni. Aku masih lagi nampak dah. Okey, kalau korang tengok betul-betul di dalam tu, itu banyak ikan tilapia, anak-anak benih tilapia. Okey, aku cuba zoom sikit lah. Ya, tu. Ya, nampak anak-anak benih ikan tilapia memang banyak.
Ini anak-anak benih talapia yang dari spesies yang kala hitam tu. Okey, banyak. Ini mungkin dalam lingkungan saiz yang mungkin hampir 2 inci dah. Okey, banyak. Okey, banyak. Ini memang terbaik lah tempat kawasan ni. Okey, aku dapat juga review dekat korang. Anak-anak benih talapia tu walaupun tak berapa jelas, okey, tapi aku dapat membuktikan kepada korang yang ikan talapia ni habitat dia memang di kawasan yang sama ada yang cetek ataupun yang kedalaman arah saya tu tidak menentu lah. Dia tetap akan membuat pembiakan juga dengan keadaan yang baik lah. Ikan talapia di dalam kawasan ni memang banyak, besar-besar, memang terbaik lah. Dulu kaki-kaki pancing banyak di kawasan ni mancing. Ini kawasan perumahan. Ini adalah kawasan jalan raya lah, jalan raya yang menuju kepada Bertam, Kepala Batas. Okey, banyak kawasan ni. Pembiakan ikan talapia memang berlaku dengan hebat sekali dalam ni. Banyak anak-anak ikan talapia tapi airnya tidak mengizinkan. Inilah sikap. Kalau kata kita dapat menjaga keindahan alam semula jadi ni, memang terbaik lah. Tempat ni boleh dijadikan sebagai tempat rekreasi lah. Memang terbaik. Aku rasa setakat ini dulu perkongsian aku dengan korang dekat luar sana. Semoga bermanfaat lah sedikit sebar ringkas penerangan aku ni. Okey, semoga kita jumpa lagi. Korang boleh bantu aku dengan satu like dan satu subscribe. Semoga kita jumpa lagi. Okey, sebarang komen, sebarang idea korang boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey.